Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 7 September bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Pencemaran Sungai Gong menyedihkan yang di-Petona Agong titah dalang jejaskan 5 juta pengguna dihukum lebih berat. Jumlah kes positif COVID-19 dan tangkapan ingkar arahan tertinggi PKPP dicatat. Kluster sungai jadi kluster terbaharu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kes pencemaran Sungai Gong hingga menyebabkan kira-kira 5 juta pengguna sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan bekalan air. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menitahkan supaya individu yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan dan jika didapati bersalah, dikenakan tindakan tegas dan hukuman lebih berat agar menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika majlis menghadap Menteri Alam Sekitar dan Air, Tuan Ibrahim Tuan Man di Istana Negara. Baginda menyifatkan pencemaran Sungai Gong sebagai satu perbuatan tidak bertanggungjawab kerana ia kes pencemaran berulang hingga memudaratkan jutaan penduduk Kuala Lumpur dan Selangor. Selain itu, menjejaskan kehidupan seharian rakyat dan sosioekonomi mereka kerana banyak perniagaan terpaksa ditutup. Bagaimanapun, baginda yang mengikuti perkembangan sejak hari pertama kejadian amat prihatin terhadap keluh kesah dan beban rakyat mengharungi situasi tersebut. Al-Sultan Abdullah juga menzahirkan rasa simpati kepada rakyat yang terpaksa beratur menunggu giliran serta bertungkus lumus mengambil air setiap kali gangguan bekalan air berlaku. Bagi memastikan kes pencemaran sungai tidak berulang, baginda menitahkan pihak berkuasa khususnya Kementerian Alam Sekitar dan Air mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan kepada pengurusan air Selangor dan agensi berkaitan atas tindakan segera mempercepat proses pemulihan bekalan air di kawasan terjejas. Selepas 4 beradik yang juga pengurus sebuah kilang di Reman Sabtu lalu berhubung kejadian pencemaran sumber air di Sungai Gong, Rawang, hari ini 2 pekerja kilang terbabit pula di Reman 6 hari. Kedua-dua suspek lelaki berusia 20 dan 57 tahun itu ditahan semalam di sebuah premis di Jalan Batu Arang, Rawang. Kedua-dua lelaki itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Selayang pada 9.15 pagi tadi. Perintah Reman dikeluarkan Magistrat Nik Muhammad Fadli Niazlan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan. Ia bagi kesalahan melakukan khianat dengan mendatangkan bencana terhadap perjalanan tali air sehingga menyebabkan susut bekalan air kepada manusia dan haiwan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan maksima 30 tahun dengan denda atau kedua-duanya. Bukan sahaja beroperasi tanpa lesen sejak 6 tahun lalu, pemilik kilang terbabit juga sering menukar jenis perniagaan meski telah diberi notis berhenti operasi oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS. Wartawan Farhana Azwani Ismail melaporkan. Tinjauan di kilang itu mendapati MPS telah menampal notis di bawah Seksyen 70-1 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 kerana membina bangunan tanpa kebenaran. Pemilik kilang diberi tempoh 3 hari untuk mengemukakan sebarang bukti kelulusan atau kebenaran beroperasi. Jika gagal, kilang itu akan dirobohkan. Kilang itu juga telah diberi notis henti operasi pada Mac lalu, namun pemiliknya berdegil dan kembali memulakan operasi pada Jun. Sebab adalah menjadi tanggungjawab pemilik lah. Apabila menerima notis daripada majlis, mereka hendaklah mematuhilah kita punya notis, dan kita dapati pihak kilang ni gagal untuk mematuhi notis pertama yang kita berikan pada bulan Mac yang lepas lah, di mana mereka langsung tidak menghantar sebarang permohonan untuk menjalankan perniagaan. Semalam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari mengarahkan kilang tersebut dirobohkan. Penduduk yang ditemui menyokong langkah itu.
Bagi saya elok juga roboh. Kalau tak nak roboh juga, kompaun kalau boleh RM1 juta. Biar dia tahu tak buat lagi. Macam ni akan rakyat semua. Bukan seorang, banyak orang. Banyak kawasan tak kena. Baik yang tak ada air, ada tak air. Main catuan kan tak cukup juga catuan tu. Kalau roboh okey juga sebab rasanya menyusahkan rakyat lah kan. So kalau kena kompaun pun baru berapa diorang anytime boleh bayar kan. So better roboh lah. Daripada hari Khamis, kira baru semalam lah air baru okey fully ada. Khamis Jumaat tapi macam untuk sebab kita orang ada anak-anak kecil kan memang susah jugalah. Nursery pun kira so dia orang ada call jugalah so ambil awal hari Jumaat tu sebab air dah habis dekat nursery. Insiden pencemaran sungai ini menyebabkan 1.2 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang terputus bekalan air sejak minggu lalu. Dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd menjangkakan bekalan air kepada kawasan terjejas akan pulih sepenuhnya pada Rabu ini. Farhana Azwan Ismail, RTM. Setakat ini lebih 940 daripada 1,292 kawasan terjejas telah pulih. Daerah Klang dan Shah Alam mencatatkan peratusan pemulihan terendah berbanding 6 wilayah lain. Tinjauan kami di Seksyen 18, Shah Alam mendapati bekalan air pulih secara berperingkat sejak Sabtu lalu, lebih lagi di kawasan perumahan Pangsapuri dan apartmen. Bagaimanapun dilaporkan kualiti air yang diterima masih tidak memuaskan. Belum air, belum jernih lagi lah airnya. Sebab dia baru sampai kan air tu. Jadi air tu tangki atas tu masih lagi ada keladak-keladak ke apa kotor-kotoran. Memang yang katakan blok yang umum apartmen ni air baru saya tengok petang semalam baru hantar air. Sebelum ni tak ada hantar lah. Jadi dia orang kena ambil dekat 17. Tangki air Selangor berdekatan Dewan Bola Tampar MBSA Seksyen 4 yang diletakkan sejak Khamis lalu pula kelihatan lengang berikutan gangguan air yang semakin pulih. Hanya kelihatan beberapa individu yang tinggal di kawasan terjejas datang mengambil bekalan air. Rumah saya di Perdana Villa Apartmen di Taman Sentosa. Jadi datang ke sini pun agak jauh tapi pemandangan itu adalah satu kepentingan jadi kami datang juga ke sini untuk mengambil air. Tindakan ni untuk jangka masa pendek on the spot dalam masa emergency ni memang patutlah. Bukan saja untuk air yang disediakan seperti ini, penghantaran air melalui tangki-tangki itu memang diperlukanlah. Yang kat sini hari ni baru hari ni lah. Semalam ada lori tanker hantar kan. Susah sikit lah sebab kita nak basuh, masak semua kan budak sekolah lagi kan. Nak masak lah susah sikit lah kan. Basuh kita boleh pergi kedai Dobi kan. Kalau masak kedai pun banyak ada yang tutup kan. Sementara itu, tinjauan kami ke premis perniagaan makanan di Seksyen 7 mendapati ia beroperasi seperti biasa. Cadangan diskaun bayaran bil air kepada 1.2 juta akaun pengguna yang terjejas berikutan gangguan bekalan di 7 wilayah sekitar Lembah Kelang baru-baru ini sememangnya wajar diberikan. Namun menurut Pengerusi Suhakam Tan Sri Othman Hashim, cadangan itu perlu diperhalusi sebelum dilaksanakan. Meski pengguna merasakan perlu kerana gangguan kerap berlaku. Reaksi itu dikongsi wartawan Atikah Ismail. Perkara ini perlu dikaji dengan lebih teliti lah. Hak rakyat tu, hak orang ramai tu perlu diambil perhatian lah, diberi perhatian yang serius kan, supaya rakyat lebih sejahtera dan hak mereka tidak diabaikan. Yes, I think that is fair. Because we pay for water and if macam contract lah, kan we enter a contract, I pay you, you provide services. If your services are not being provided properly, yes, I expect a discount. Semalam, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia mencadangkan agar diberikan diskaun bayaran bil air bagi mereka yang terjejas sejak Khamis lalu. Sementara itu, orang ramai turut bersetuju serta menyambut baik usaha berkenaan. Wajar, saya amat menyokonglah sekiranya ada insentif untuk rakyat. Kerana rakyat cukup terjejas bila tidak ada air ini. Jadi sekurang-kurangnya dapat menyejukkan hati rakyat dengan cara memberi potongan ke atau tidak mengenakan bil. Definitely wajar. Why? Because if it's a discount, right, for those yang tak mampu kan.
So depending on how much they use, I think beri diskaun boleh lah sebab it's helping them. Better lah kot sebab kita kena keluar cari air untuk minum, untuk semua-semua lah. 2-3 hari tu kira lama jugalah untuk orang untuk orang yang ada anak-anak kecil apa semua kan. Memang terjejas macam saya. Negeri Selangor masih mencatat kes gangguan bekalan air tertinggi iaitu separuh daripada kes keseluruhan yang berlaku di negara ini setiap tahun. Terang lagi bersuluh, pindaan undang-undang perlu dilakukan dengan segera bagi mengenakan hukuman lebih berat kepada pesalah. Kita tidak mahu pesalah hanya membayar denda, kemudian terlepas dan mengulangi kesilapan sama. Sudah tiba masanya kita mengubah naratif ini. Atika Ismail, Berita RTM. Jumlah tangkapan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP melonjak ke angka tertinggi sejak PKPP diperkenalkan. Semalam, 873 orang ditahan berbanding 131 pada hari sebelumnya. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, kesalahan tertinggi dikesan melibatkan aktiviti dalam pub atau kelab malam sebanyak 580 kes. Ia diikuti kesalahan melibatkan penjarakan fizikal 118 kes. Selain itu, masing-masing 52 kes membabitkan premis beroperasi lebih masa dan kegagalan memakai pelitup separuh muka. Kesalahan lain termasuk melibatkan pendatang asing tanpa izin, gagal menyediakan peralatan atau merekod butiran pelanggan dan disyaki terlibat dalam pelacuran. Juga melanggar perintah kuarantin dan menghalang penjawat awam bertugas. Sementara itu, jumlah kes positif COVID-19 hari ini melonjak kepada 62 kes. Angka tertinggi direkodkan sejak PKPP dikuat kuasa 10 Jun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 6 kes merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, manakala 56 kes lagi adalah penularan tempatan di Sabah, Kedah dan Pulau Pinang. Di Sabah, 50 kes dikesan daripada kluster Benteng Lahad Datu. Manakala di Kedah, 2 kes direkodkan daripada kluster baharu, iaitu kluster sungai dan masing-masing 1 kes daripada saringan kluster telaga dan klinik pergigian Alostar. Selain itu, 1 kes turut dicatatkan di Pulau Pinang membabitkan saringan kontak rapat. Sehingga tengah hari tadi, jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 9,459, manakala kes aktif dengan keboleh jangkitan 207. Setakat ini, 6 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. 4 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kematian dilaporkan. Ruang lokap yang sesak dan sempit sekaligus menyukarkan penjarakan fizikal faktor utama penularan berlaku bagi kluster Benteng Lahad Datu di Sabah. Daripada 66 kes keseluruhan yang direkodkan, 64 kes melibatkan banduan, manakala 2 kes lagi merupakan seorang pegawai penjara dan anak saudaranya. Sehingga kini saringan dilakukan terhadap 631 banduan dan 98 kaki tangan penjara. Turut disaring 157 ahli keluarga mereka, 78 anggota polis dan 440 pegawai agensi kerajaan yang lain. Hasil saringan 567 didapati negatif, manakala 771 masih menunggu keputusan. Daripada kes positif kluster ini, 30 melibatkan warga tempatan, manakala 36 kes lagi bukan warga negara. Satu kluster baharu dikenali sebagai kluster sungai dikesan di sebuah pusat perubatan di Kedah. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, kes indeks merupakan seorang anggota kesihatan di pusat perubatan tersebut yang bergejala sejak 30 Ogos lalu tetapi tidak mendapatkan rawatan. Ujian terhadap kes indeks itu didapati positif pada 5 September. Pada hari yang sama, seorang lagi anggota keselamatan yang juga merupakan kontak rapat kepada kes indeks didapati bergejala dan turut dikesan positif COVID-19. Kedua-dua kes telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alostar. Susulan itu, pengesanan secara aktif dan saringan dilakukan terhadap 55 kontak rapat kes tersebut dan kini masih menunggu keputusan. Baik, berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Geng Sadam tumpas. Parahnya seketika nanti. Mahkamah Rayuan menangguhkan prosiding pendengaran permohonan 33 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN berhubung pembubaran DUN Sabah oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin pada 30 Julai lalu. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai 3 panel hakim menetapkan prosiding disambung esok selepas mendengar hujahan Peguam Dato' Firuz Hussein Ahmad Jamaluddin yang mewakili Tan Sri Musa Aman dan 32 ADUN serta Peguam Besar Sabah Brandon Keith. Esok prosiding yang bermula pukul 12 tengah hari akan menyambung hujahan Peguam mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Syafiee Apdal dan Kerajaan Negeri Datuk Dr. Cyprus Das. Seterusnya pendengaran hujahan Peguam Suzana Atan yang mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya dan hujahan balas Datuk Firuz Hussein. Pada 21 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak permohonan semakan kehakiman oleh 33 ADUN bagi mencabar keputusan membubarkan DUN Sabah. Susulan pembubaran itu, SPR menetapkan 26 September sebagai tarikh pilihan raya negeri Sabah. Pengundi bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 boleh mula membuat semakan pusat mengundi dan saluran mengundi mulai hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga meneruskan penghantaran kad mengundi kepada 1,103,646 pengundi biasa. Semakan pusat mengundi boleh dilakukan melalui portal SPR di pengundi.spr.gov.my atau melalui aplikasi My SPR SEMA. Ia juga boleh dilakukan dengan menghantar pesanan ringkas SMS ke nombor 15888. Menurut Setiausaha SPR Ikmal Rudin Ishak, sekiranya pengundi tidak dapat hadir pada masa seperti yang tertera pada kad mengundi, mereka boleh keluar mengikut kelapangan masa dari jam 7.30 pagi hingga 5 petang atau berdasarkan waktu mengundi yang diwartakan. Pengundi yang sudah menerima kad pengundi tidak lagi perlu menyemak saluran dan nombor bilangan pengundi dalam daftar pemilih di barung SPR. Sindiket pengedaran dadah dikenali Geng Sadam lumpuh selepas 8 anggotanya dicekup polis. Serbuan dijalankan di sebuah rumah di ujung Batu Batawuf, Pulau Pinang pada Khamis lalu. 5 lelaki tempatan dan 3 warga Rohingya ditahan. Turut dirampas 4 kilogram dadah dan kira-kira 1.5 kilogram syabu, kesemua bernilai hampir RM100,000. 8 kenderaan disita termasuk barang kemas dan wang tunai hampir RM19,000. Dengan tertangkapnya kumpulan ini, pihak polis mensyaki bahawa kita berjaya melumpuhkan satu lagi sindiket pengedaran dadah yang bergerak di kawasan seberang perai utara dan seberang perai tengah, termasuk juga seberang perai selatan. Kesemua suspek direman seminggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara pada ketika ini lebih dipengaruhi oleh angin dari pelbagai hala dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, terutamanya melibatkan kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Walau bagaimanapun, turut dicerap pada ketika ini terdapat kawasan penumpuan angin, terutamanya melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara, juga melibatkan kawasan pesisiran pantai negeri Sarawak yang yang masih lagi boleh berpotensi untuk menunjukkan keadaan cuaca lembap berlaku di kawasan yang tersebut. Dan melalui paparan imej satelit semasa juga dapat kita perhatikan ketika ini terdapat kelompok awan aktif melibatkan bahagian perairan Phuket dan juga perairan Selat Melaka Utara, juga melibatkan bahagian utara negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pedalaman dan pantai barat negeri Sabah, yang secara amnya menunjukkan keadaan cuaca lembap sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Bagi keadaan hujan lebat beserta ribut petir yang ketika ini berlaku melibatkan kawasan perairan ini pula,
Keadaan ini masih lagi boleh menyebabkan keadaan yang agak berbahaya, terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca yang lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej gambar radar semasa. Melalui cerapan imej gambar radar yang terkini, diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, juga di negeri Perak serta melibatkan jah-jahan jeli negeri Kelantan yang kita jangkakan masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan melalui paparan imej gambar radar yang terkini, keadaan cuaca lembap ketika ini adalah lebih tertumpu melibatkan bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian pedalaman dan juga barat negeri Sabah pada ketika ini. Bagi keadaan cuaca pada hari esok, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan Selat Melaka yang masih lagi berpotensi untuk bergerak masuk ke kawasan daratan negeri Johor, juga melibatkan kawasan daratan negeri Perak pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penganjuran kempen Beli Barangan Malaysia KBBM, pendekatan terbaik dan berkesan mewujudkan lebih banyak permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan keluaran tempatan. Selain itu, pengkomersialan produk-produk tempatan dapat memberi kesan limpahan kepada sektor lain, terutama sektor pelancongan dalam usaha kerajaan memulihkan ekonomi rakyat dan negara yang terkesan berikutan pandemik COVID-19. Di Sabah, KBBM semestinya platform mempromosikan kepelbagaian sumber berasaskan hasil bumi, laut dan sumber alam semula jadi serta kraftangan yang melambangkan identiti dan keunikan suku kaum di Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nam Telinggi ketika melancarkan kempen berkenaan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu berkata, ia juga memberi ruang dan peluang kepada pengusaha kecil dan sederhana PKS di Sabah memasarkan semula produk mereka yang terhenti sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Ini penting kerana bukan saja kita nak memulihkan ekonomi kita, kalaulah perniagaan ini boleh berterusan, sudah tentulah kita dapat menyelamatkan perniagaan itu dan juga kita dapat menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam perniagaan atau pengusahaan itu. Menurut Dato' Alexander, dengan memperbanyakkan belanja barangan tempatan, ekonomi kekal berlegar di dalam negara dan mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara. Dalam majlis ini, beliau menyerahkan gegantung dan bahan hebahan KBBM dan PJM kepada wakil-wakil pusat membeli belah, pasaraya dan syarikat petroleum di Sabah.
Pelbagai aktiviti lain turut diadakan sejak 5 September lalu, antaranya bicara niaga dan kuis kepenggunaan khusus untuk pengunjung. Sementara itu, ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal, kempen seumpamanya amat dinantikan setelah aktiviti jualan bergerak perlahan. Dalam 3 hari ini, okeylah, cukup makanlah kami berada di sini. Dan kami harap peluang seperti ini, program seperti ini bukanlah kali yang terakhir, tetapi saya menanti dan mengharapkan supaya ada lagi program seterusnya. Program ini sangat baik, yang mana dia memperkenalkan produk makanan Sabah, terutamanya produk Sabah, dan memberi peluang kepada ramai usahawan untuk buat promosi supaya lebih ramai lagi yang tahu tentang kewujudan produk Sabah ni. Nah, kita support lah, lagipun produk-produk orang kita juga, Pak. Setakat ni apa yang saya rasa memang okey lah. Program ni bagus, sama tu barang semua murah lah. Semua memang boleh untuk dibelilah. 26 buah gerai jualan terlibat dalam kempen beli barangan Malaysia peringkat negeri Sabah ini. Dalam suasana kita menyemarakkan semangat cintakan negara, dan inilah juga masanya untuk kita cintakan barangan buatan negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Barang baik, barang kita, barangan Malaysia, Onsoi, Maria Isek untuk RTM. Palestin dakwa UAE tikam belakang saudara sendiri. Laporannya seketika nanti. Palestin menyifatkan tindakan Emirat Arab Bersatu UAE menjalin hubungan dengan Israel ibarat menikam belakang saudara sendiri. Tegas Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali, tindakan UAE itu memberi kesan negatif kepada perjuangan rakyat Palestin menentang kekejaman rejim Zionis. We will always give the great support to Palestine by the UAE leadership at the moment normalizing the relationship with Israel. This negatively affect our situation as Palestinians and weaken us in our struggle with the Israelis. Our main challenge is the Israeli occupation, and we always looked for Arab countries and Muslim countries to continue their support and their solidarity until we achieve what we want as Palestinians, until we achieve our freedom and our independency with an independent Palestinian state with Al-Quds as its capital. Kerajaan negeri akan sentiasa melahirkan sokongan untuk perjuangan rakyat Palestin untuk keamanan dan kedamaian, kemerdekaan mereka, untuk mencapai memiliki semula negara mereka yang dijajah sejak tahun 1948 dan 1967. Pertemuan hampir 30 minit itu berkisar mengenai perkembangan semasa Palestin. Strategi operasi bersasar dilaksana bagi membantras pendatang asing tanpa izin parti. Sehingga 4 September lalu, 19,164 parti ditahan melibatkan 5,082 operasi di seluruh negara. Paling ramai ditahan parti warga Indonesia, Bangladesh dan Myanmar. Jelas timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, Kementerian juga dalam proses mengkaji peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 untuk mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap individu yang didapati bersalah dalam kes pemalsuan dan penyalahgunaan kad pengenalan. Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa komited bagi memburu pengguna atau mana-mana ejen
yang bertindak untuk memasukkan dokumen pengenalan diri memastikan negara kita terus berdaulat dan keselamatan negara kita terus terjamin. Oleh itu, beberapa operasi yang telah kita lakukan seperti operasi bersepadu dan juga kutip khususnya bagi membendung penyalahgunaan kad pengenalan diri pada tahun 2020, 27 operasi dan 13 tangkapan, manakala pada tahun 2019 39 operasi dan 57 tangkapan yang telah kita buat. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad. Kementerian Komunikasi dan Multimedia belum melaksanakan kajian khusus tentang implikasi negatif aplikasi media sosial. Bagaimanapun, berdasarkan kajian tanda aras kesedaran keselamatan cyber kebangsaan, terdapat keperluan bagi meningkatkan tahap kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan murid dan guru, di samping peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam melaksanakan kawal kendiri penggunaan internet yang selamat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, modul kesedaran keselamatan cyber nasional MKKSN di sekolah sedang dibangunkan pihak Cyber Security Malaysia dengan sokongan Kementerian Pendidikan yang menekankan etika cyber, antaranya buli cyber. Melihat kepada keterbukaan dalam penyajian informasi melalui media sosial seperti Facebook hingga meningkatkan gejala buli cyber, kerajaan sedang melaksanakan kajian bersama-sama dengan Universiti Multimedia untuk melihat keperluan mewujudkan satu perundangan khas berkenaan anti-buli cyber bagi menangani isu kes buli cyber Malaysia. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan Senator Nuridah Muhammad Saleh. Tumpuan rakyat kepada sektor pelancongan domestik kini berada pada tahap memberangsangkan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata seperti di bandar, lokasi pelancongan luar bandar turut mendapat sambutan menggalakkan. Justru beliau berharap penggiat industri pelancongan di seluruh negara dapat merebut peluang ini dengan terus mempromosi produk mereka. Jadi inilah peluang untuk kita bersama-sama mempromosi produk-produk tempatan kita. Kita menggalakkan pelancongan tempatan ini dan kita nampak ramai sudah mula untuk melancong secara domestik di banyak tempat. Tetapi ini adalah salah satu daripada produk yang boleh dilawati di Melaka ini. Beliau berkata demikian selepas melawat Melaka Tropical Fruit Farm di Sungai Udang. Beliau menggalakkan semua penggiat industri pelancongan untuk memohon skim pembiayaan pelancongan penjana bagi menambah baik industri pelancongan tempatan. Sektor penerbangan domestik menunjukkan tanda-tanda pemulihan berdasarkan pergerakan trafik penumpang di lapangan terbang domestik Kendalian Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pada Ogos lalu MAHB merekodkan 1.3 juta pergerakan trafik penumpang. Jumlah sama turut dicatatkan pada bulan Julai yang menyaksikan peningkatan daripada 430,000 trafik penumpang pada bulan Jun. During the first MCO, and you can see that, at that time, international arrival is about 2% of its normal, all right? And then even the local passengers about 3% of its normal before the pre-COVID levels. So from there, we have increased. I cannot say it's a significant increase, but at least to the tune of 16-17%. And if we were to average out for all the airports, about 30%, right? 42% all. Because this area, KLIA is the most impacted one, because we handle about 100 million passenger a year.
Datuk Seri Dr. Wee berkata demikian selepas pelancaran Shop My Airports, platform didagang oleh MAHBD KLIA Sepang. Tambahnya Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA meramalkan perjalanan jarak dekat akan pulih pada tahun 2023 sementara perjalanan jarak jauh pada tahun 2024. Jumlah pelanggan yang memberi maklum balas berhubung pelanjutan moratorium masih rendah walaupun penangguhan pembayaran secara automatik itu akan berakhir 30 September ini. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muazzam Mohamad, setakat ini pihaknya hanya menerima 12,000 permohonan pelanggan runcit berbanding jumlah keseluruhannya 380,000 pelanggan runcit. Bagi pelanggan perusahaan kecil dan sederhana PKS, hanya 150 permohonan diterima berbanding jumlah keseluruhan lebih 1,000 orang. Muazzam optimis angka permohonan akan meningkat. Namun pelanggan perlu segera memohon lanjutan moratorium kerana proses permohonan memerlukan masa. Our message, our call to our customers is to say, please come. If you are affected, kriteria tu kita dah cakap, do come forward, approach us, fill up the form or respond to the SMS yang kita kata, answer the call that we make to, or even voluntarily approach us, and then kita akan proses. Beliau berkata demikian pada sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Bank Islam dan 6 persatuan profesional kesihatan di Ibu Negara. Dalam hal itu, Muazzam Mohamad berkata Bank Islam sedia menawarkan pembiayaan berjumlah RM1 bilion bagi tempoh setahun kepada 6 persatuan profesional kesihatan. Ia merupakan penyelesaian perbankan lengkap bagi memenuhi keperluan ahli-ahli persatuan berkenaan. Pembiayaan berkenaan akan membantu mereka untuk memenuhi permintaan tinggi terhadap perkhidmatan dan produk kesihatan sejak penularan COVID-19. We have a financing product that we can offer to the owner as a person, as a retail financing facility, and the amount can be up to RM300,000, and depending on their needs. Yeah. As for businesses which is a bit bigger, they can be partnership, they can be Sdn Bhd. We also have financing solution. Ia melibatkan Persatuan Perubatan Malaysia, Pertubuhan Amal Perubatan Ibn Sina Malaysia, Persatuan Veterinary Malaysia dan Persatuan Optometris Malaysia. Bank itu turut menawarkan produk perusahaan kecil dan sederhana kepada ahli-ahli berpotensi membuka perniagaan persendirian berkaitan kesihatan seperti klinik pakar dan klinik perubatan. Baiklah, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Bersama rakan penyampai Fazli, teruskan. Dana prihatin khas selamatkan persatuan sukan terjejas akibat wabak pandemik. Sukan badminton negara disasar bawa pulang pinggan. Sema Sukan terus menemani anda. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak hanya menyalurkan bantuan kepada atlet yang terjejas akibat COVID-19 semata-mata, malah persatuan-persatuan sukan yang berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan Malaysia juga tidak terkecuali menerima bantuan termasuk sukan rugby. Timbalan Menteri Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata KBS telah melancarkan dana prihatin khas untuk membantu persatuan-persatuan sukan seluruh negara. Dan untuk persatuan rugby, kita telah memberi grant allowance setiausaha eksekutif PSK berjumlah 18,000, bantuan pentadbiran pejabat Kesatuan Rugby Malaysia berjumlah 5,000 dan juga bantuan-bantuan lain pada tahun 2019 seperti bantuan penganjuran kejohanan berjumlah 170,000 dan bantuan penganjuran kursus berjumlah RM18,000. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara Senator Ismail Yusof. Mengulas mengenai pembangunan sukan rugby di Malaysia pula, bengkel yang menghimpunkan pemegang taruh sukan rugby negara seperti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM
Dan Kesatuan Rugby Malaysia KRM telah diadakan pada 6 hingga 8 Ogos lalu. Ia bagi membincangkan perancangan jangka panjang program pembangunan sukan rugby kebangsaan NRDP, termasuk menambah bilangan pusat latihan sukan rugby di peringkat negeri. Stadium Rugby Nasional di Putrajaya yang dijangka siap menjelang 2022 diharap menjadi pusat dan mercu pembangunan sukan rugby negara. Majlis Sukan Negara MSN akan merangka satu program khas buat atlet renang para Muhammad Nur Saiful Zulkafli yang telah layak ke Sukan Paralimpik Tokyo tahun depan. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Strategik MSN Suhardi alias latihan bersama atlet normal dan latihan pendedahan di luar negara antara dirancang bagi meningkatkan potensinya meraih pingat di Temasya itu nanti. Muhammad Nur Saiful sebelum ini layak secara merit dalam 4 acara ke Paralimpik Tokyo 2020 menerusi 50 meter gaya bebas, 100 meter gaya bebas, 200 meter gaya bebas dan 100 meter kuak dada. Untuk Saiful, kita akan cuba untuk mencari rakan sparring beliau yang bersesuaian dengan prestasi beliau. Menyeraikan beberapa nama supaya dapat melakukan latihan supaya meneruskan momentum tersebut. Turut memperoleh program khas sama seorang lagi atlet renang para Brenda Anela Leary. Sehubungan dengan itu, MSN bercadang untuk menyatukan penyertaan kejohanan antara atlet para dan atlet biasa pada kejohanan Piala Presiden dan kejohanan kebangsaan yang akan berlangsung bulan depan. Kejohanan berkenaan akan menjadi penanda aras awal dalam menilai prestasi mereka yang telah layak. Namun pelaksanaan gabungan kejohanan berkenaan perlu mendapat persetujuan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN. Moga ada keputusan positif khusus untuk Nur Saiful nanti. Okey, kita teruskan dengan perkembangan sukan badminton. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM Tan Sri Norzah Zakaria optimis skuad Piala Thomas negara boleh melangkah lebih jauh daripada separuh akhir. Jelasnya, skuad yang rata-ratanya dibarisi pemain muda dan diketuai Lee Zijia itu mempunyai prospek terbaik untuk melakar kejutan pada edisi di Denmark kali ini. BM juga katanya menghormati keputusan pasangan bergu lelaki Go Vishem Tan Wee Kiong menolak untuk menyertai pasukan kerana urusan peribadi. Memandangkan mereka mempunyai urusan peribadi yang terpaksa mereka selesaikan. Namun kita berharap walaupun tanpa kehadiran Vishem dan Wee Kiong, pasukan Thomas Cup ini akan mampu pergi lebih jauh. Sebagaimana kita semua sedia maklum, target kita adalah semifinal dan kita berharap pasukan muda ini akan dapat pergi lebih jauh daripada itu. Dalam senarai akhir skuad Piala Thomas yang dikeluarkan, BM semalam memaklumkan pasangan berkenaan menolak tawaran bagi menyertai kejohanan berkenaan dengan alasan komitmen peribadi. Vishem baru saja bergelar bapa pada 30 Ogos lalu, manakala Wee Kiong bakal menyambut kelahiran anak keduanya yang dijangka pada 17 Oktober ini. Sementara itu, pengarah kejurulatihan BM Wong Chun Han percaya akan kemampuan Lee Zijia yang akan memikul tugas sebagai ketua pasukan buat kali pertama. Malah, dia turut gembira dengan perkembangan pemulihan kecederaan pemain berusia 22 tahun itu. Kita nampak pemulihan yang bagus dan memang dia sudah bermula untuk berlatih di atas gelanggang sejak minggu lepas, dan kita juga percaya bahawa pada minggu ini Zijia boleh berlatih hampir sepenuhnya dan juga kita lega dengan mengetahui bahawa dari segi fizikal latihan Zijia tidak pernah merosot sementara waktu 2 minggu yang lepas itulah, kira bagus. So kita memang lega lah. Pemain nombor 1 negara Lee Zijia akan mengetuai cabaran di Piala Thomas Aarhus, Denmark dengan 3 kali pemain perseorangan termasuk Liu Darren, Chiam Jun Wei dan Leong Jun Hao. Bergu lelaki pula akan diwakili pasangan Aaron Chia, So Woo Yik, Teo Yi, Ong Yu Sin dan Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani. Perlumbaan SIC Mini GP oleh 20 pelumba cilik pada pusingan terbaru menyaksikan aksi kepantasan ditambah baik. Ia yang julung kali diadakan kini berbaki 3 pusingan lagi. Wartawan Norliana Tarmizi ada perinciannya.
Pusingan kedua SIC Mini GP 2020 meneruskan perlumbaan dengan gaya yang lebih kompetitif, terutama bagi kategori 160cc. Tambahan 3 lap untuk kategori 160cc sehingga pusingan kelima menjadi cabaran baharu buat pelumba. Mereka yang berusia antara 12 hingga 13 tahun itu diberi lebih latihan, iaitu sekitar 80 lap bagi menjadikan mereka lebih mahir. Hasilnya, jarak masa antara juara dan naib juara mencatatkan pengurangan. Di mana kalau sebelum ni banyak second dan sekarang ni kita nampak yang nombor 2 tu dah semakin dekat. Dan saya yakin rider yang menang ni semua dia melakukan latihan dan insentif pada hari dekat rumah diorang dengan sokongan daripada ibu bapa. Dan saya yakin selepas race round kedua ni, ibu bapa dan juga pihak saya akan sediakan program yang baik untuk mereka improve pada next round. Juara kategori 160cc, Hakim Danish menang bergaya dengan catatan masa 17 minit .02 saat meskipun mengalami kecederaan pada sesi kelayakan dan bermula di petak belakang. Beza race pertama agak sengit tadi. Dan race 2 tak susah sangat lah nak ke hadapan. Saya sampai ke hadapan, saya tengok lampu, saya pecut dengan derah. Hakim Danish sebelum ini turut menjuarai kategori sama pada pusingan pertama bulan lalu. Sementara itu, kategori 110cc dimenangi Kabil Irfan dengan catatan masa 14 minit .54 saat. Akademi PKNS FC telah diberi pengiktirafan berstatus perak menerusi keahlian piagam Super Rimau Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Kompleks Sukan PKNS, Kelana Jaya. Menerusi hantaran di Facebook rasmi PKNS FC, sijil pengiktirafan itu diserahkan sendiri oleh pengarah teknikal FAM, Peter Diro, kepada pengurus Akademi PKNS FC, Helmi Muda. Hadir sama Ketua Unit Akar Umbi FAM, Samuel Siu, dan Ketua Jurulatih Akademi Mazlan Maddiah. Terdahulu, latihan Akademi PKNS FC telah pun dimulakan pada 22 dan 23 Ogos lalu dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP seperti yang ditetapkan. Segmen sukan berakhir di sini. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Seterusnya kembali bersama dengan Syahril dan juga Hazel. Silakan. Selamat malam. Bayaran kompaun RM100,000 atau baring dalam keranda jika tidak mampu. Dua pilihan hukuman itu diperkenal Polis Jakarta terhadap individu yang ingkar arahan pakai pelitup separuh muka. Bagaimanapun, pilihan baring dalam keranda dihentikan selepas dibantah rakyat. Dalam pada itu, beberapa daerah di Jakarta turut membina monumen keranda bagi memberi kesedaran mengenai bahaya COVID-19. Antaranya di Tanjung Barat Selatan Jakarta, replika keranda diletak di kawasan tumpuan ramai. Di dalam keranda itu diisi patung berkain kafan. Di Kanada, seorang wanita sedang berjoging berdepan detik cemas apabila bertembung dengan seekor beruang. Lebih mendebarkan apabila beruang berkenaan perlahan-lahan mara ke arahnya dan menyentuh kakinya. Jelas kelihatan wanita itu cuba kekal tenang sebelum memecut sebaik berjaya melepasi beruang tersebut. Ini pula video seorang lelaki menanggalkan rompinya dan menyarungkannya kepada seekor anjing di sebuah hentian bas. Dia berbuat demikian untuk membantu memanaskan anjing tersebut daripada kesejukan. Ramai warganet memuji tindakan lelaki itu. Peka dengan kebajikan anak seni, syarikat Absolute Talents dan Management memperkenalkan 10 keistimewaan yang bakal dinikmati artis di bawah pengurusannya. Antaranya pelindungan insurans dan menyediakan slip gaji.
nak mengubah sesuatu akta tu bukanlah mudah. Nak kena lalu parlimen, Dewan Rakyat, and then nak kena dapat vote dan baru boleh mengubah satu akta. Jadi saya terfikir macam, okay, why not kalau kita as a management yang buat sendiri benda tu. Whatever yang manifesto pernah saya rangka tu, saya tak dapat buat untuk secara keseluruhan, secara national, tapi saya buat untuk saya punya management dulu. Mungkin lepas ni kalau ada manajemen lain yang tengok, oh bagus juga kalau buat bagi insurans, bagi slip gaji. Sebab apa, bila timbul masalah-masalah macam rakan-rakan artis, saya sendiri sebelum ni nak beli kereta pun susah. Bila kita submit loan kat bank akan cakap, oh you tak ada pay slip. You tak ada pay slip, you tak ada itu, you tak ada ini. So kita rasa macam susahnya nak beli kereta ni. Jadi saya terfikir macam, okay, why not kalau saya buat satu management yang kita provide everything. Antara selebriti yang bernaung di bawah Absolute Talent and Management ialah Iqmal Amri, Octavia Manrose, Nabil Akil, Haris Anwar dan Nadiah Shahab. Ada management ni sebenarnya penting untuk kita melonjakkan lagi nama kita. Macam contoh, macam dulu Haris selalu buat digital. Bila buat digital ni Haris buat seorang-seorang. Tapi Haris tak boleh nak push nama Haris pergi kat production sebab Haris tak tahu siapa yang bekerja di bawah production lain semua. Kita semua freelancers, actors are freelancers. We don't have pay slips, we don't have EPF SOKSO ni semua. Tapi disebabkan management ini buatkan, kita boleh beli kereta sendiri atas nama sendiri, bukan nama mak, nama bapa, nama kakak, you know. So nak beli rumah pun ada. So maknanya kita punya bank statement tu cantik, everything is like terjagalah. Kalender kita akan file semua job invoices, receipts, everything. Aisyah Hanim kini semakin popular kerana lagu Angkara, namun masih ramai yang belum mengenali mereka. Kalau anda nak tahu, Aisyah Hanim sebenarnya pasangan kembar seiras berasal dari Ipoh, Perak. Spesialnya kami ni, bukan saja dua, kami ni kembar. Tak sama Tak sama ke Syafiq? Okey, kami pasangan kembar dan kami meminati minat yang sama, suka menyanyi dan kita selalu buat aktiviti bersama. Sebelum kami menyanyi untuk buat recording, kami juga bekerja di Majlis Kombo Bandaraya Ipoh. So memang kat situ pun kami menyanyi berdua. Jadi sekarang rasanya Malaysia pun tak ramai rasanya artis kembar. So tak salah kan? Satu kelainan. 6 tahun dalam industri hiburan, Aisyah Hanim sudah menghasilkan 4 single. Baru-baru ini berlangsung malam puisi dan lagu bertemakan Terima Kasih Wira Kita, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan kerjasama Persatuan Penyair. Program itu bagi menzahirkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bekerja keras mengekang penularan COVID-19. Yang menariknya, lagu Tragedi Corona dinyanyikan oleh Ayai Ilusi menyentuh hati semua yang hadir di panggung bandaraya. Lagu itu mengisahkan dunia ni yang diserang oleh COVID-19 dan lagu itu memisahkan di antara anak dan mak dan ayah, dan ada mak ni tak ada, dah pergi kerana corona, tinggal anaknya dan anak dia ditahan di ward-ward di mana ayah dia tak dapat bersama anaknya yang kecil. Lagu Tragedi Corona hasil karya komposer Wan Zul, manakala lirik oleh Sizo. Turut membuat persembahan pada program itu Kupertasah, Syamil, Ernie Zakri dan Zehra Zamri. Baik, berita perdana edisi 7 September berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag Momen Negaraku. Dan kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Pada masa sama, teruskan patuh SOP PKPP untuk bendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.